semua boleh nampak di papan skrin. Hari ni kita belajar tentang fi'il madhi. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il madhi? Siapa tahu fi'il madhi ni apa? Siapa tahu? Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il madhi? Kita tengok orang cek Ada tak yang nak beritahu? Apakah fi'il madhi? Okey. Macam mana nak tukar? Apa ni? Putih hitam. Okey, nak punya screen kot. Baik, fi'il madhi adalah fi'il yang telah berlaku. Fi'il yang telah berlaku maksudnya perbuatan, contoh saya tepuk macam ni. Ustaz tepuk macam ni. Okey, tu saya telah buat. Saya telah ketuk ataupun saya telah tepuk. Jadi bila tepuk tu maksudnya perbuatan yang telah berlaku. Okey? Okay, marilah sama-sama kita membaca bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lina sadrina wa yassir li amrina wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Okey. Cuba kita lihat di paparan skrin kita sini. Yang inilah yang kita sebut fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Dalam masa yang sama, yang waktu sejam ni kita nak cuba menghafal 14 jenis fi'il madhi. Okey? Kalau boleh buka kamera supaya Ustaz boleh nampak anak-anak Ustaz Tidak dalam tutup macam tu. Baik, fi'il madhi ni perbuatan yang telah berlaku. Okey, perbuatan yang telah berlaku. Ataupun lebih mudah, bahasa mudahnya kita kata ialah kata kerja. Kata kerja. Tengok gambar yang kat depan. Okay, gambar apa tu? Ada gambar yang pokok condong tu. Itu maksudnya pokok itu telah menjadi condong. Dia telah berlaku dan telah lama. Itu maksudnya telah berlaku. Dia maknanya daripada awal dia naik dan dia jadi condong. Itu telah berlaku. Baik, seterusnya 4 fi'il sahaja yang Ustaz nak ketengahkan pada malam. Pertama sekali ialah perkataan zahaba. Zahaba ni maksudnya apa? Telah pergi. Maksudnya telah pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tak dengar? Okey, siapa boleh dengar suara Ustaz? Ada tak yang boleh dengar suara Ustaz? Sila angkat emoji. Saya. Buat thumb up. Boleh dengar Okey, boleh. Ustaz Faiz boleh. Jadi kalau yang tak dengar, sila keluar balik daripada kelas kita ni, masuk semula. Supaya kita boleh dengar dengan jelas. Okey, baik. Terima kasih. Nurisina, Muhammad Faris Amsyah dan semua yang ada pada hari ini. Okey, kita dah belajar minggu lepas. Kata Allahumma salli ala Muhammad, kata dhamir. Itu ganti nama. Yang kita dah belajar wa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hari ni sambungan yang ini kita pergi kepada fi'il madhi. Fi'il yang telah berlaku. Dalam bahasa Inggerisnya kita sebut past tense. Okey? Dalam bahasa Arab kita panggil madhi. Madhin. Perbuatan yang telah berlaku. Okey, cuba tengok betul-betul apa yang Ustaz nak tunjukkan muka hari ini. Dhahaba. Okey? Dhahaba. Telah pergi. Okey, dhahaba telah pergi.
Kemudian kataba. Kataba telah menulis. Kena ada perkataan telah. Kalau kita kata menulis, aktubu, saya sedang menulis. Akulu, saya sedang makan. Ashrabu, saya sedang minum. Adhabu, saya sedang pergi. Itu maksudnya perbuatan yang sedang berlaku. Tapi yang ini telah berlaku. Contoh jalasa. Jalasa telah duduk. Okey, jalasa telah duduk. Jadi seterusnya nazarat telah melihat. Okey. Yang ini hanya perbuatan yang kita sebut untuk lelaki sahaja. Jikalau untuk perempuan, macam mana kita nak buat? Kita tambah apa? Siapa tahu? Apa yang perlu kita tambah? Saya tahu, Ustaz. Nama Rutoh. Ya, tambah huruf ta. Sebagai contoh, zahaba, dia jadi zahabat. Zahabat. Bagus apa yang jawab dia. Zahabat. Maksudnya kat sini, kita tambah semua ke belakang. Dia tak ada tambah di depan. Dia mesti tambah di belakang. Itu fi'il madhi. Zahaba, zahabat. Kataba, katabat. Jangan pula awak kata sahabat, sahabat. Itu bahasa Melayu. Okey. Sahib. Sahibatun. Itu maksud dia. Jadi jalasa, jalasat. Nazara, nazarat. Itu maksud dia. Boleh? Kalau jadi kita tambah huruf ta. Kalau sini jalasa, jalasa. Macam tu. Ustaz lupa nak beritahu ya. Siapa yang mengerti kelas SSR UPKK hari esok, Ustaz bagi tahu terus. Esok kelas Ustaz Syahir kelas khat. Hari Jumaat kelas Ustaz Safwan. Sebab dia twist. Sebab dia tak dapat nak buat kelas hari esok ulum syariah. Sebentar Ustaz ingat ni, Ustaz beritahu teruslah. Okey, hari esok Ustaz Syahir untuk kelas khat. Baiklah. Selingan saja. Jadi kalau nazara sini kita tambah huruf ta. Nazara. Ini dia punya cara dia. Kita nak baca ada lelaki, ada perempuan. Okey. Habis satu slide. Okey. Kita pergi pula ke slide yang lain. Contoh. Ini contoh dia. Nampak tak? Zahaba tu gambar seorang sedang berjalan. Nanti akan datang Ustaz akan bagi gambar betul-betul orang sedang berjalan. Kita cuba carilah ya. Jadi dia sedang berjalan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu kita namakan dia zahaba. Okey? Zahaba. Dia mesti menuju ke depan. Tak ada zahaba ni, dia makin jauh. Ustaz nak gambar. Tak. Dia mesti ke depan. Itu zahaba. Boleh? Menuju. Itu dia. Kalau yang perkataan jalasa, gambar seorang lelaki telah duduk. Nampak tu dia duduk atas kursi. Itulah maksudnya jalasa. Adapun perkataan kataba, seorang pelajar lelaki ataupun orang lelaki telah menulis. Sama ada tulis sepucuk surat ataupun telah menulis pelajaran ataupun sebagainya. Okey? Kalau dia kata nazara, dia melihat. Dia melihat ke depan. Nazara. Okey? Okey. Itu maksud dia. Nazara kataba. Ini dia. Ini yang kita nak cuba kuasai. Okey? Dia ada rentak dia. Okey, rentak lagu fi'il madhi.
Lagu dia kita ambil injik semut siapa sakit naik atas. Okey, lagu tu. Kita gunakan injik-injik semut. Contoh zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Kalau kataba, 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 katabu. Kalau jalasa, 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 jalasu. Okey? Jadi tolong ambil perhatian betul-betul ya. Apabila kita lihat dekat sini, kita tanam dekat sini. Zahaba, zahaba, zahabu. Okey? Yang ini, kalau kita sebut ni, ini cara baca dia. Ni alamatuha ni ialah cara kita nak baca dia. Kalau fi'il madhi, semua baris atas. Melainkan kalau ada yang perempuan. Selepas ni kita tunjuk ya. Untuk fi'il yang perempuan. Jadi yang kat sini, zahaba, zahaba, zahabu. Okey? Seterusnya. Okey. Zahaba ni untuk seorang lelaki. Zahaba ni adalah untuk seorang lelaki. Seorang lelaki. Jadi yang ini kamu tengok ya. Ini untuk satu orang. Yang ini untuk dua orang. Ditambah alif. Cuba lihat dalam kita punya nota. Kataba, kataba, dua orang. Dia panjang ke situ. Lepas tu bila dia ramai, katabu. Okey. Kataba, kataba, katabu. Okey. Boleh? Habis yang tentang untuk lelaki al-ghaib. Kenapa ada alif? Ini dia. Dia nak menunjukkan bahawa dia ada dua orang. Okey? Untuk susun ayat, Ustaz terus beritahu. Yang ini sahaja kita boleh gunakan fi'il yang mufrad, fa'il yang berbeza. Apa dia tu Ustaz? Tengok Kalau buat susun ayat, contoh kalau kita kata kataba. Kataba Muhammadun. Kita ambil nama Muhammad. Okey, nama Nabi kita. Kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun ar-risalatas. Okey, Muhammad telah menulis sepucuk surat. Okey? Yang ini yang Ustaz katakan fi'il yang mufrad. Tapi kalau fi'il ni yang macam ni juga, tapi kita guna dua orang Muhammad. Kataba Muhammadan. Tak keluar pada awal ni Muhammadan ar-risalata. Dua orang Muhammad telah menulis sepucuk surat. Dan kalau ramai, Muhammaduna. Okey? Dia ikut yang ni. Sebab itu Ustaz sebut tadi, kalau fi'il yang satu ni je, duduk di depan, yang ini boleh tukar-tukar yang belakang. Tetapi, yang dua ni, tak boleh duduk di depan. Dua fi'il itu, tak boleh duduk di depan. Dia mesti di belakang selepas ada mubtada di depan. Selepas ada jumlah ismiyah di depan. Nanti kita tengok banyak lagi. Ada contoh sekejap lagi. Jangan bimbang. Cuma kawan kita tanya tadi, kenapa ada huruf alif? Ini sebab. Sebab dia dua orang. Okey Ustaz. Kalau yang bawah ni, 3 orang. Kalau 5 orang, juga kita gunakan katabu. Okey?
Kalau kita gunakan 4 orang, sama juga. Maksudnya 3 orang ke atas. 5 orang, 50 orang, 500 orang, 5,000 orang, bahkan satu dunia ni kita guna pun katabu. Dia tak berubah. Okey, tak apa. Najwa, silakan. Okey? Habis tentang ghaib yang pertama. Bila kita kata ghaib ini untuk lelaki, mana yang perempuan? Kita tengok slide seterusnya. Ini slide seterusnya. Ini ghaibah. Jadi untuk perempuan. Kasyul pula. Sekejap. Kita panjangkan bawah. Lepas tu kita cantumkan. P, perempuan. Okey? Ni, dekat sini. Tadi kita dah baca. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Okey? Boleh? Dia macam tu. Rima dia. Jik semut siapa sakit naik atas. Okey? Begitu juga sini. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Okey? Habis dah dua. Jadi kalau kataba, katabat, katabata, katabna. Jalasa, jalasat, jalasata, jalasna. Okey? Nazara, nazarat, nazarata, nazarna. Okey? Itu cara kita nak hafal fi'il ma, fi'il madhi. Dah dapat dah. Satu ghaib, satu ghaibah. Tengok kat depan. Okey? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Okey? Habis. Kita ganti nama yang ketiga. Okey, dia ada 3 kan? Ganti nama ketiga, ganti nama kedua, ganti nama pertama. Ingat tak kita belajar minggu lepas? So, Ustaz kan masuk minggu lepas kan? Jadi Ustaz dah sebut ganti nama ada 3. Yang pertama G pertama. Ana nahnu. Ingat lagi tak? Wa huma hum, iya huma hunna. Anta antuma antum. Alhamdulillah. Jadi kita ambil yang 2 tu pula. Okey, dah siap. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Slide yang seterusnya. Okey, yang ini untuk 1 orang perempuan. Yang ini untuk 2 orang. Yang ini untuk 3 orang ke atas. Okey. Macam tadi, kita tambah ta sahaja untuk kita tahu seorang perempuan. Yang ni, tadi kita tambah alif. Untuk lelaki 2 orang. Tapi bila perempuan, dah tambah ta tadi, tambah pula alif. Okey, ini cara baca dia. Ini bukan alamat dia ya. Ini cara baca dia. Cara baca dia begini. Okey. Katabah, katabat. Katabat, katabata. Katabna. Ini tanda-tanda dia. Okey. Dia punya cara kita nak baca dia. Okey, settle lah yang dia. Okey. Kalau kita sebut apa? Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Best. Okay. Ganti nama yang kedua. Okay, kita tengok pula ganti nama yang kedua. Cuba lihat di paparan skrin. Sekarang kita masuk ganti nama yang kedua. Yang ni dah sudah. Ambil yang kedua pula. Okey, ganti nama yang kedua. Apa nama dia? Siapa tahu? Ganti nama yang kedua. Siapa nak ni? Nak beritahu kat
kelas kita sekarang. Siapa tahu apakah ganti nama yang kedua? Kamu. Ya, Kamu. kamu, betul. Okey. Jadi kamu adalah ganti nama yang kedua. Tapi yang paling Ustaz nak yang tepatnya ialah yang ini. Ya. Tak nak keluar dia. Dia keluar. Yang ini. Mukhatab. Okey. Mukhatab. Ghaib, ghaibah. Dah siap dah. Ghaib, ghaibah dah siap dah. Okey, ghaib, ghaibah dah siap. Sekarang kita ambil apa dia? Mukhatab, mukhatabah. Mukhatabah, mukhatab. Mukhatab, mukhatabah. Okey? Yang dua ni. Okey, kita pergi pula. Tengok satu persatu. Dia sama sahaja. Apa dia? Tengok Zahabta. Zahabtuma. Zahabtum. Zahabta. Zahabtuma. Zahabtum. Yang ini kita tambah yang ini saja. Sebab itu Ustaz kata cara nak baca dia, kita sebut dia contoh ta, tuma, tum. Okey. Janganlah pula nanti bila dah tahu ni cara dia, apa buatlah. Nabata, nabata, nabati. Nabati. Nabati yang apa? Biskut yang warna coklat. Okey. Tengok betul-betul ya. Kita dah habis dah sendiri kan? Kita ambil ini pula. Zahaba, 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 zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Macam tu. Itu dia punya rima dia. Cara kita nak menghafal fi'il madhi dalam masa setengah jam. Okey? Maknanya kita dah boleh ingat nanti kejap lagi. Sikit lagi. Ini baru kita ambil zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Okey? Kalau kata apa? Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Lengkaplah kita punya lagu. Tapi kita tak habis lagi Cuba tengok satu persatu yang ini. Yang ini untuk lelaki. Ini kita tunjuk mukhatab ni kamu. Kawan kita sebut tadi awak. Awak? Contoh kita tanya kawan kita, hal zahabta ila al-Madinah? Awak pergi tak ke bandar semalam? Contoh. Okey. Hal katabta ad-darsa? Awak tulis tak pelajaran semalam? Contoh. Jadi kita sebut tak awak. Anta katabta. Jalasa, jalasta. Kalau makan, akalta, awak dah makan, untuk lelaki. Kalau perempuan, kita tengok selepasnya. Jadi kalau tak, katabta. Zahabta, zahaba, zahabta. Kalau tambah dua orang, antuma, zahabtuma. Kataba, katabtuma. Antum, katabtum. Zahabtum. Antum, zahabtum. Jalasa? Siapa nak jawab? Kalau jalasa. Jalastum. Yes, betul. Alhamdulillah Firdaus. Bagus. Jalastum. Jadi, kita dah boleh ingat dekat empat-empat ni. Okey, itu yang lelaki. Kita pergi pula kepada yang perempuan.
Okay, slide yang seterusnya. Yang ini untuk mukhatabah yang perempuan. Okey. Sekejap. Okay, ini untuk perempuan pula. Macam Ustaz sebut tadi, kalau anta, jalasta. Kalau anti, jalasti. Jangan pula anti mailing. Itu bahasa Inggeris. Makcik mailing. Okey. Kita nak sebut sini anti, jalasti. Anti, zahabti. Anti, katabti. Anti, akalti. Awak seorang perempuan telah makan. Contoh. Apa dia lagi? Nafakhat, meniup belon. Contoh, anti nafakhti, meniup belon. Okey, nafakhti balunan matatiyan. Contoh. Okey. Untuk seorang kita tambahkan ti. Kalau dua orang, tuma. Okey, macam minggu lepas, macam mana nak beza tuma yang ini, tuma yang lelaki? Siapa boleh jawab? Ustaz, katab tuma yang lelaki pun katab tuma. Kalau perempuan pun katab tuma. Macam mana nak bezakan? Ingat tak lagi apa yang Ustaz ajar minggu lepas? Tengok yang sebelum dan selepas. PM dia. Dia mesti ada dia tanda dia. Kalau depan tu lelaki, belakang takkan perempuan. Okey? Kalau depan lelaki, tengah lelaki, selepas dia pun mesti lelaki. Jadi macam tu cara. Boleh? Jadi kita kalau dah duduk macam ni, anti, yang ni dah perempuan. Ni katabti. Seorang pelajar perempuan telah menulis. Okey? Ini pelajar perempuan telah menulis. Tetapi antuma ni dua orang pelajar perempuan telah menulis. Macam tu. Okey? Yang ini pun perempuan jugalah. Tak boleh lah dia jadi lelaki. Kata betul. Okey? Boleh. Ini habis dah yang kita kata fi'il madhi yang untuk mukhatabah. Jadi jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Kita ambil yang last sekali. Okey, slide yang last sekali untuk lengkapkan lagi kita. Lepas tu kita dengar video macam mana. Mungkin kamu boleh. Mungkin ada yang dah nampak lah sikit. Okey. Yang ini yang last. Yang 14. Tadi kita dah ambil 3, 2, 12. Last sekali. Zahabtu, zahabna. Okey. Jadi, lengkaplah. Jadi awak kalau buat, jalasan, jalasan, jalasu, jalasat, jalasatta, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Okey. Mungkin muka Ustaz jadi tegang sikit. Ustaz sering sikit. Okey. Tengok betul-betul ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Fataha, 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 fatahu,
fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Okey. Dah cukup 14. Okey, yang ini macam mana pula cara dia? Yang ni mutakallim, kita sebut untuk diri kita. Tengok fi'il madi. Dia tak akan tambah daripada depan. Semua dia tambah daripada belakang. Tengok betul-betul. Tu dengan na. Memang itu yang disebut. Tu, saya, kita. Katab tu. Contoh ada cikgu tanya, hal akaltum al-yawm? Akalna. Kalau seorang, akaltu ya ustaz. Saya dah makan hari ini. Contoh, awak dah semayang? Salaitu. Salaitu ya ustaz. Contoh, saya dah solat. Okey? Tengok pula, ini untuk tu ni, ini special sikit. Mutakallim, dia boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Dia special sikit. Boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Baik seorang, baik ramai. Sama saja. Okey? Ana untuk lelaki, ana untuk perempuan. Nahnu untuk lelaki, nahnu juga untuk perempuan. Okey. Boleh ya? Okey. Ini kesimpulan dia. Kaedah ataupun cara kita nak mahirkan fi'il madi. Siapa nak cuba buat lagu yang kat sini? Berpandukan yang ini. Siapa nak cuba? Angkat thumb up, cuba dia buat. Ustaz bagi perkataan daraba. Siapa nak cuba? Ataupun awak nak tengok ustaz dulu buat. Okey. Firdaus, silakan. Ustaz. Yang ni. Daraba. Mula dari mana? Mula daripada sini. Daripada baris atas. Yang ustaz tulis nombor 1 ni. Sampai habis kat sini. Mula kat sini. Habis kat sini. Ustaz Atau nak tengok contoh ustaz buat dulu? Boleh? nak tengok contoh dulu. Boleh? Kalau boleh ustaz cuba buat dulu. Ya, nanti kamu buat ya. Kita tengok Nombor 1. Kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Siapa nak cuba? Perkataan, Ustaz bagi mudah-mudah aja. Zahaba. Siapa nak cuba? Saya. Cuba, silakan. Yang sebut saya tadi. Zahaba, zahabu. Okey. Zahabat, zahabata, zahabna. Okey. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Okey. Zahabti, zahabtuma, zahabtuna. Okey. Zahabtu, zahabna. Okey. Tahniah. Tahniah Firdaus Bu Ali. Alhamdulillah. Siapa nak cuba lagi? Jalasa. Siapa nak cuba? Muhammad Najwan ke? Kita ramai juga ini 39 orang. Ramai ni.
Sakif ke, Rayyan ke, Aris Ibzan, Farid Amsyah, silakan. Ada tak? Cara dia macam yang Ustaz sebut tadi, kalau jalasa, ambil satu-satu. Tengok betul-betul Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Itu dia. Okey? Baiklah, kita tengok pada slide seterusnya. Ustaz takut tak sempat habis ini. Sekejap Tengok. Ini dia. Ini video Ustaz ni. Sekejap kita tengok. Ustaz cepatkan sikit. Siapa sakit ada dengar siapa sakit saya ada jadi kalau kita nak buat sahabatnya caranya mudah saja. Bukan lagu sekali kita buat Ustaz, suara Ustaz bergema. Ustaz. Ustaz bergema Ustaz. Okey, tak apa. Nanti awak boleh tengok dalam apa? Dalam channel Ustaz lah. Tu kat channel Ustaz tu adalah. Dalam channel Ustaz sendiri. Baik. Itu dia perkataan-perkataan untuk fi'il madhi. Apa nama channel Ustaz? Ni dia. Ada tulis kat bawah ni. Awak type dekat Google Muallim Ujaz. Memang jumpa dah nanti. Ni banyak video-video PDPC saya kat situ. Okey, seterusnya. Ini kalau boleh dengar. Sekejap macam tak keluar je. Tak apalah. Dia sama macam apa yang Ustaz ajar malam ni. Okey. Kita sebut dia. Sekejap. Ini dia tak keluar je ni. Dalam channel Ustaz pun memang ada. Tu, dia dah keluar dah tu.
Sebab dia bergema sikit. Ya. Tak apa, dalam tu ada nanti. Boleh tengoklah. InsyaAllah. Okay. Ustaz pakai sekali dengan handphone ke? Okey. Yang ni ketika Ustaz mengajar di tuition lah. Okey, dalam kelas tuition. Okey. Sekejap. Okey, contoh. Kita masuk dah kepada contoh. Cuba tengok contoh yang ini. Yang ni Ustaz kata tadi, fi'il yang mufrad. Fi'il yang mufrad ni. Kataba, kataba, kataba. Belakang ni Muhammadun. Beza tak? Yang bezanya adalah selepas dia. Ini kalau ketika kita nak buat susunan ayat. Sekejap Okey. Jadi kalau kita tengok yang sini, fi'il yang pertama ni, yang ni untuk seorang. Kataba Muhammadun. Kan ada soalan yang bahagian B, kertas bahasa Arab, luar Al-Quran, susun ayat. Kalau keluar macam ni, kena tengok betul-betul yang atas ini sahaja boleh diterbalikkan. Awak cuba tengok yang atas ni dengan yang bawah. Risalah dengan risalah yang bawah ni, dia kekal di belakang. Yang depan ni jumlah ismiyah. Apa dia jumlah ismiyah? Pola ayat kata nama. Muhammadun kataba. Yang bawah ni kita sebut jumlah fi'liyah. Kataba Muhammadun. Ayat kata kerja. Jadi bila kita sebut ayat kata kerja, dia jadi fi'il dekat depan. Tapi yang ini tak boleh. Musanna dengan jamak hanya pada jumlah ismiyah, dia tetap jadi macam ni. Awak tak boleh bawa, kalau Ustaz saya nak buat dia jadi jumlah ismiyah, macam mana nak buat Ustaz? Boleh buat. Tapi cara dia kena buat cara lain. Contohnya Muhammadani kataba yang tadi. Kan kita sudah belajar tadi? Kataba, kataba, katabu. Baru kita jadi ayat yang sempurna. Muhammadani kataba yang dua orang tadi. Yang itu baru betul. Yang ini tetap macam ni. Dia mufrad saja, special case. Yang ni. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak ni? Ini biar betul-betul faham. Kalau tak faham kan susah. Yang first ni je boleh tukar depan belakang, depan belakang, depan belakang. Okey. Dia boleh, saya nak buat jumlah ismiyah lah Ustaz, ambil atas. Saya nak buat jumlah fi'liyah Ustaz, ambil yang bawah. Okey? Tapi kalau ada dua orang Muhammad, fi'il tetap mufrad. Masuk mufrad ni satu. Kataba Muhammadan, kataba Muhammaduna. Macam tu. Dia tak boleh, Ustaz kata boleh tunggang terbalik. Yang macam ni tak boleh tunggang terbalik. Yang nombor 2 dengan nombor 3 ni. Nombor 1 je. Sebab tu Ustaz kata tadi, fi'il yang mufrad boleh fa'il yang berbeza. Apa dia? Fi'il ni kata kerja. Tetapi orang yang melakukan pekerjaan itu saja boleh ditambah. Daripada seorang, 2 orang, 3 orang. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Kita pergi pula kepada slide seterusnya. Ini dia.
Muhammadun kataba. Okey, Muhammadun kataba. Muhammadun kataba. Kita nak start orang azan dulu ke? Atau nak teruskan je sebab saya tengok berapa lagi slide tinggal ni. Buat je lah Ustaz. Baru 18. Ustaz teruskan je lah ya. Sebab ada lagi 26 ni. Okey? Okey. Ustaz teruskan je. Okey. Takut tak sempat. Okey, yang ni Ustaz kata kali yang boleh tunggang terbalik. Yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Cuba teka. Yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Siapa nak beritahu? Yang mana ayat dimulakan dengan isim ataupun kata nama. Yang mana dimulakan dengan kata kerja. Apa nak jawab? Kita tengok yang depan. Tengok yang depan. Yang ini yang dia punya penentuan dia. Kalau kita kata jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bawah dia. Nombor 2. Senang je. Fi'il ni, yang ini kata jumlah fi'liyah. Ismiyah, isim. Isim kat depan. Itu yang namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey? Yang ni saja yang Ustaz katakan. Boleh ditukarkan depan atau tukar ke belakang. Boleh? Seterusnya. Ini yang perempuan pula. Ini macam salah je ni. Okey, sekejap. Yang ini bukan ta marbutah ya. Bukan jadi ajaran sesat pula. Ini adalah huruf ta. Huruf ta. Okey? Ini huruf ta. Fatimah tu. Oh betul lah. Ni. Okay. Dia silap di belakang. Ustaz. Yang ini. Yang ni dimasukkan. Ustaz tengok tadi yang ni. Yang ini pun sama. Fi'il mufrad. Boleh individu yang berbeza. Seorang Fatimah, 2 orang Fatimah, 3 orang Fatimah. Okey? Kenapa awak private saya? Tu dia. Okey? Fatimatun. Dia punya tanda dia. Yang ni lah yang kata mufrad, musanna dan jamak. Okey? Orang boleh pakai azan ni. Okey. Jadi, yang atas ni saja boleh ditukarkan. Nak ke depan, nak ke belakang. Nak ke belakang, nak ke depan. Yang belakang 2 ni tak boleh. Okey? Jumlah fi'liyah tetap fi'liyah. Macam ni. Okey? Okey. Seterusnya, tengok yang ini pula. Katabat Fatimatun ar-risalah. Okey? Terusnya lagi. Fatimatun katabat ar-risalah. Anan syatirah. Pula. Okey? Ini Fatimatun katabat ar-risalah. Okey? Ini dia. Ini maksud dia. Saya cakap tadi, fi'il dia boleh ke depan ke belakang. Okey, seterusnya. Cuba cari perkataan fi'il dalam
kita punya karangan Zarat Zainabu Hadikatul Hayawanat sampai dekat bawah tu. Buku ni buku warna kuning. Buku tropical latihan untuk IPKK. Saya ada Ustaz. Ya, betul. Yang ada tu bagus. Cuba cari mana fi'il madhi. Cuba cari fi'il madhi. Ustaz, Yang mana latihan ni satu? saya ada, saya rasa. Tanda kan? Ustaz buka annotate sekarang. Soalan nombor 1 betul. Silakan. Awak garis saja. Contoh yang ni. Zarat. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang telah berlaku. Ada berapa semua? Mana lagi? Intalaqa. Lagi? Cuba cari. Ustaz sebut tadi kan, dia duduk di depan sahaja. Depan permulaan ayat. Untuk fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Ada tak? Nazorat. Nazara. Betul. Tahniah Zahid Luqman. Lagi? Ada tak? Ada lagi tak? Dhairi. Wawasalat. Ya, betul. Wawasalat. Pandai. Siapa tadi sebut tadi wawasalat? Tengok nama dia sikit. Wawasalat. Ni Adli. Ya, okey, betul. Wa'adat. Mana dia? Wa'adat. Ya. Fi'il madhi. Wa'adat. Betul. Ada lagi tak? Sya'arat. Sya'arat. Ada lagi tak? Untuk fi'il madhi saja. Okey? Okey, kita kira. Okey. Ada 6 sahaja. Okey? Ada 6 sahaja. Jadi, betul lah apa yang kita dah cari tadi, ada 6. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan seterusnya, at-tamrinat. Okey? Ni dia. Jalasa, nazara, kataba, zahaba. Letakkan nombor 1, 2, 3 dan 4 dalam ruangan kosong yang telah disediakan. Siapa nak cuba dulu? Silakan. Yang Ustaz dah approve, dia nak annotate. Aufa Raihah. Silakan. Muhammad Afran Wajdi. Silakan. Mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3 dan nombor 4. Okey. Nombor 1. Jalasa. Kataba. Okey. Alhamdulillah. Seronok Ustaz tengok Okey. Kita tengok betul tak jawapan dia? Macam kawan kita buat tadi. Nombor 1. Tak keluar. Ya, nombor 1 di bawah. Nombor 2 yang di atas. Nombor 3 yang di sini. Dan nombor 4 yang last sekali. Okey?
Itu dia. Okey, seterusnya. Yang tadi gambar. Yang ini perkataan pula. Mana yang nombor 1, mana yang nombor 2, mana yang nombor 3. Sebab tak boleh everyone. Apa tu? Okey. Ustaz lupa nak beritahu ya. Yang ni tadi. Ya. Okey, yang ini. Ingat duduk di awal. Duduk di awal. Duduk di awal. Duduk di awal. Itulah fi'il madhi. Tapi ada juga yang duduk di tengah-tengah apabila ada waw yang menunjukkan dia bersama dia. Macam ni. Wawa solat dengan wawa wa'adat. Itu dia. Dia punya contoh dia. Yang mudah awak nak kenal fi'il madhi. Kalau dia suruh cari nanti dalam kuesion. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada hak ini. Mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3, mana nombor 4. Jawapan dia, kita tengok yang di belakang ni. Ini dia punya belakang dia. Ni. Contoh Salmanu ar-risalata ila sadiqi. Okey. Usmanu ala arikati jilsatan. Ahmad Anas nak jawab. Silakan. Mahmud ke matahari. Apa Mahmud buat? Duduk atas matahari, tengok ke matahari, tulis matahari, pergi ke matahari. Ya, nombor 2. Antara. Mestilah jawapan dia apa? Nazara. Nazara. Ya, Nazara. Salmanu risalata ila sadiqi. Salman apa dia? Katabah. Ya, katabah. Katabah Salman risalah ila sadiqi. Yang ketiga zahaba. Yang keempat, betul Herman. Okey. Telah pergi ke masjid bersama masjid negara bersama ayah. Yang last kali ialah jalasa. Ini jalasa. Ini biasa. Okey. Ini waktu Ustaz sebut tadi susun ayat. Okey. Susun ayat ni kena tengok betul-betul. Kalau ada 4 perkataan, tengok yang Ustaz sebut tadi, yang boleh duduk di depan, boleh duduk di belakang. Contohnya nazarat Mona ila syams. Mona telah melihat matahari. Dia tengok aja matahari. Okey? Itu nazarat. Nazarat Mona ila syams. Okey, yang bawah Kataba Salmanun ar-rasalata ila sadiqi. Betul. Okey? Katabat Salmanu risalata ila sadiqi. Okey, yang ketiga. Tanya. Tanya ya. Jadi. Siapa nak sebut? Nak cuba? Zaidun ma'a abihi. Zaidun ma'a Siapa nak cuba? abihi. Okey, siapa nak cuba lagi? Ini ialah saya. Okey. Yang Ustaz sebut tadi, zahaba zahaba. Zaidun ma'a abihi ilal masjidi watani. Al-arikati salwa jalasat ala jilsatan. Ini dia. Jalasat salwa ala arikati jilsatan.
Dan yang last kali, wallahu a'lam. Tamat sudah fi'il madhi kita. Ingat apa yang Ustaz dah sebut tadi. Sekali lagi. Kita ambil daraba je. Boleh? Daraba. Sama-sama. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtu, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Okey, Ustaz rasa sekadar itu saja untuk kelas kita pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kita cu apa? Cuti sebab hari raya haji. Dan insyaAllah Ustaz Selamba akan menggantikan kelas itu. Jadi selepas raya 2 jam. 2 jam. Bersedia daripada pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Mungkin kita akan tengoklah macam mana. Okey, Ustaz Selamba yang akan ambil alih pula. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz.